Okay, so for today, apa yang kita akan dapat pertama sekali, I will go through the formula sheet. Daripada formula sheet tu, nanti kita akan go through by chapter lah. So setiap soalan tu saya nak kamu biasakan dalam formula sheet tu mana yang chapter 1, mana yang chapter 2. Nanti kamu bagikan siap-siap. By now sepatutnya kamu dah ada one piece of formula sheet. Ada tak? Hard copy? Ada kan? Ada yang ada yang tak ada. Yang tak ada tu mungkin boleh adakan lah. So once kamu dah ada, nanti kamu biasakan. After this, sepatutnya by now kamu semua dah habis tadi. So after this, revision kamu pakai benda tu je. Biasakan benda tu. Jangan time exam baru kamu cakap ni first time saya nampak formula ni. Jangan Okay, and then kita akan go through the JPU. JPU ni I think semua orang dah tengok kot. And then kita akan fokus by chapter. Dekat hujung nanti kita akan dapat satu set soalan. Set soalan ni saya akan minta kamu buat lah. Sepanjang cuti nanti kita naik, nanti kita jumpa, kita akan discuss. So hopefully bila kamu tengah melemang ke, mengketupat ke, boleh buat-buat lah sambil-sambil. Soalan ni tak banyak pun, format ni macam exam. Hopefully it will help lah. Dia ada difficulties dia, okay lah. I think you guys akan rasa best lah, tak boring. Yes? Boleh apa sorry? Zoom sikit, okay. Yang ni nampak kan tadi tu baru nampak, maafkan saya. Okay, our next session 9 Mei waktu yang sama, tapi kita akan buat online. Sebab most likely kamu akan quarantine. Kalau boleh jumpa kamu, saya jumpa. Kalau tak boleh, kita online. Saya tak tahulah prosedur nanti macam mana. Okay, so saya nak tunjuk dulu formula sheet tu. Sekejap saya ingat kat mana saya tak. Okay, so ini formula sheet. Kamu boleh tengok lah, ini ada constant, list of constant ni. Kita nak ingatkan, list of constant ni setiap tahun kadang-kadang dia ubah sedikit tau. Contohnya macam yang ni kan, kadang-kadang dekat certain years dia 1.67 je, certain years 1.672, kadang-kadang 4.40-an. So jangan hafal, always double check, especially chapter 10 nanti. Kadang-kadang nilai dia berubah satu nilai, so ikut yang latest lah yang ada dalam kamu punya formula sheet. Yang lain semua tak ada masalah kot. Okay, formula. Okay, kalau kamu tengok equation ni, kalau daripada equation 1 sampai 9, roughly ini adalah chapter 1. Tapi equation 9 tu kamu boleh apply dekat chapter 2 juga sebenarnya. Kalau kamu nak tengok lah. Kamu dah bagi tak dekat kamu punya formula sheet? Ke belum? Dah, so kalau dah saya pergi laju sikit lah. So chapter 2 dia cover until equation 10 sampai 19. Chapter 3 dia cover equation 20 sampai 31. Chapter 4 tak masuk. Sepatutnya tak masuk memang tak masuk lah. Dan kalau kamu perasan yang situ ada juga V sama dengan E over B tu kan. Macam tadi macam pernah jumpa kan, dia ada lagi. Okay, and then yang 41 sampai 53 tu untuk chapter 5. And then chapter 6 is 54 until 61. Sorry, until 66. So kamu tandalah sikit-sikit kalau yang belum tanda tu. Chapter 7, 67 sampai 70. Chapter 8, 71 sampai 79. Chapter 9, 80 sampai 83. Chapter 10, 84 and 85. And the remaining is chapter 11. So double check, betul tak, sama tak tadi tak kamu punya. Okay, that is the first step. Biasakan dengan formula sheet. Okay, JPU kalau kamu tengok markah dia mostly roughly around the same lah, dekat 10. Cuma chapter 3 tu banyak sikit, 12. Yang lain 10. Lepas tu kita ada yang sikit lah, chapter 2 sikit, chapter 10 sikit, 9 dengan yang 11 tu sikit juga. 11 tu sikit lah sebab dia banyak satu topik kan, tapi dia sikit je. And yang sikit tu saya tak go through today. Bukan sebab kamu tak perlu tengok, tapi sebab kamu kena score. Yang that one tu, yang sikit tu 3 markah tu make sure kamu dapat. So soalan dia senang biasanya, especially chapter 2, chapter 11, chapter 9. Memang kena dapat full mark. Tapi saya tak go through lah sebab sikit sangat. And then yang chapter 10 tu sebab markah dia tu sangat sikit, 3.3. Kadang-kadang soalan dia pelik sikit. Kadang-kadang saya cakap awal-awal lah. So yang chapter 10 tu maybe sometimes pelik, sometimes tak. Tapi sepatutnya kena score juga lah. Okay, so today kita akan pergi go through chapter 1, chapter 3, chapter 5, chapter 6, 7 and 8.
Kamu dah ready ke nak mula? Dah Okay, saya ada 1 jam je. Saya nak ajar semua benda, banyak gila. So kalau saya baru nak tulis, memang tak sempat tulis. Yang ni pun saya tulis, saya ingat 1 hari saya tulis ni. Terlelap saya tulis. Okay, anyway, chapter 1. Chapter 1 ni yang penting sekarang, kamu kena bagikan kepada 2 benda tau. Vector dengan scalar. Itu yang penting sekali. Kamu tahu kan vector apa? Vector ada direction, scalar tak ada direction. Semua orang tahu tu. Tapi in terms of quantity, sebenarnya kita ada 5 main quantity yang dia boleh tanya untuk for this chapter. Okay, ada 5 main quantities lah. Yang pertama force, electric field, potential, work dengan potential energy. Force dengan electric field, dia tanya ini adalah vector. Okay, kamu tak perlu, jangan tak payah susah hati. Nanti saya kasih ni PDF ni dekat kamu. So don't worry. So don't worry lah. Kesian pula kamu. Saya tak tahu, tengok cermin sendiri ke apa, saya tak tahu. Okay, anyway, yang lagi 3 tu adalah scalar. Potential, work dengan potential energy. Some student potential dengan potential energy ni dia confuse. Nampak Kalau tak nampak cakap saya. Keyword untuk potential energy, dia ada energy. Anything yang energy ni dia immediately jadi U. Jangan confuse lah V dengan U tu. Okay, kita pergi yang vector dulu. Okay, vector ni you have to determine the direction tu sendiri. Means that bila dapat soalan, kamu lukis. Biasa dia memang cakap ada isolated charge located here, the second one located there. Kalau dia baik, dia kasih gambar. Kalau dia nak kamu rajin sikit, dia suruh kamu lukis. Dia tak kasih gambar lah, so kamu kena lukis sendiri. Kalau dia tak kasih gambar, dia kasih ayat tu, baca betul-betul. Positive X, negative X, positive Y belah atas, negative Y belah bawah. You have to draw exactly macam yang dia sebut. And then because dia vector, you don't have to substitute positive or negative values tu dalam kamu punya calculation. Maksud saya yang Q tau, direction kamu kena masuk lah. Kalau dia ke kiri, F dia negatif. Dia ke bawah, F dia negatif. Tapi yang Q, dia tak perlu masukkan positif negatif. So dapat soalan, lukis. Saya tak contoh Okay, katakan dia kata ada 2 ketul charge, positif, negatif. Kalau dia tanya force dekat sini, ada berapa banyak force dekat Q1 ni? Berapa banyak force? 1. Dekat gambar ni ada 2, tapi dekat 1 tu ada 1. So biasanya dia akan tanya dekat 1 position tu. So you just focus on that position. Okay, contohnya macam yang ni, opposite charge kan, so the attractive force, so 1 ke kiri, 1 ke kanan. Ini ke kanan lah, ini ke kiri. So kalau yang ke kiri tu, kalau kamu nak kira, kamu kena tak negatif lah. Understand? Okay, and then kalau electric field student selalu ada problem. Contoh kamu ada positif, kamu ada negatif, kamu ada negatif. Dia kata electric field dekat sini, ada berapa banyak electric field kat situ? Dekat point tu. Dah takut nak cakap 3 kan? So setiap satu isolated charge tu dia produce electric field. So kamu kena tengok lah, kalau yang negatif tu dia masuk dalam, keluar. Ni macam kejam lah, dia tak ada akan macam ni, biasa senang sikit. And then cara nak selesaikan dia, lepas kamu lukis, kamu kira individual F dengan E tu separately. Kira asing, F1 berapa, F2 berapa. Biasa kalau F12 lah, F12, F13, F14 berapa. Kira asing. Bila kamu kira asing, kalau kamu salah, bila kamu buat vector, kamu dah dapat markah kat atas tu. Faham tak? So kira asing lah. And then after kamu kira asing, saya strongly suggest kamu buat dalam table. Tapi tengoklah, kalau kamu rasa benda tu mudah sangat, kamu semua brilliant student kan, so kalau rasa mudah, tak perlu buat pun tak apa. Tapi kalau ada table ni, kalau saya tanda, senang nak tanda. Senang nak dapat markah. Tolak markah senang juga lah, tapi maksud saya yang pentingnya senang nak dapat markah tu. So kalau jawapan akhir salah, kita akan naik balik tau. Cara kita tanda, kalau saya tanda lah, saya akan tanda jawapan akhir. Jawapan akhir exactly the same, saya tengok sekali lalu, biasanya betul. Kalau jawapan akhir salah, saya akan pergi naik atas sikit, cari mana dia punya salah tu. Kalau naik tak jumpa mana salah, salah semua lah tu. So kalau kamu buat table memang nampak, so senang, memudahkan. So yang tanda tu manusia juga, ada kemungkinan untuk salah tanda jugalah. So kamu memudahkan orang,
mungkin dapat markah. And then resultant, bila kamu dah kira dalam table tu, kamu kira kat bawah sekali tu resultant kan. Okay, satu step yang student biasa lupa buat adalah lukis vektor tu. Contoh kamu buat katakan kamu dah kira tadi, say xcom, saya tulis sikit-sikit y-com, and then kamu dah kira ni, kamu dapat fx dia sama dengan 5, fy dia sama dengan negatif 10 Newton. Dah dapat dah cantik lah. Dia terus skip cari resultant, tapi dia tak lukis satu benda. So saya masa ni, saya akan suruh student saya lukis fx tu ke kanan, fy tu ke mana? Ke bawah. So f dia ke mana? Ke sini kan. Bila kamu lukis, kamu very unlikely terlupa nak kira direction. Dia memang tak akan suruh kamu kira, tapi dia ada markah. Ingat F dengan E, whenever possible, tulis direction. Dia tak tanya, tulis. Salah betul lain cerita lah, tapi tulis. Jangan tak tulis, sedih kadang tak tanda, hilang markah, 2 markah. Soalan seterusnya hilang 2 markah. Sebenarnya bagus, semua betul, tak ada salah. Cuma dia terlupa. So direction, make sure kamu lukis. Bila kamu lukis, kamu tahu kamu kira angle ni kat mana. Bila kamu tahu kamu kira angle ni kat mana, kamu memang tak akan dapat nilai negatif angle tu. Kalau kamu tak lukis, kamu masuk je nilai ni negatif 10, negatif 5, angle kamu akan negatif. Betul kan? Kalau kamu tekan kaki tu, kamu boleh tahulah. So bila kamu dapat negatif, kamu sebenarnya kena tulis balik tau. Final answer nanti, naik sikit so kamu dah kira Fnet, katakan Fnet kamu dapat berapa, 12,5 contohnya lah. Kamu dah tulis to the left, tapi tadi kamu dapat negatif kan. So bila kamu jawab ni, tulis balik Fnet is 12.5 Newton to the left. Yang atas ni kamu tak perlu tulis lah, tulis yang bawah tu je. Dia punya magnitude dengan direction. Kalau dia negatif, letak dia positif. Jadikan habit. Lepas tu final answer, tulis dia punya direction. Ini untuk vektor Jangan current scalar kan, current kamu tak perlu letak positif. Yang negatif untuk vektor je kamu tulis balik dia punya direction. Okay, that one is for vektor. Ada soalan so far? Dia yang susah dia boleh tanya soalan macam ni, make sure kamu pernah buat lah. Dia kata kalau dia letak charge ketiga, dekat mana sekarang ni point yang zero, macam tu. Point zero tu biasa dia balance, electric field balance, force dia balance, ke kiri dengan ke kanan sama. So you start with the equal. Kalau yang standard macam kira F1, F2, F3 tu biasa student tak masalah. Bila dia tanya dekat point mana yang dia sama dengan zero, that one make sure kamu cuba buat satu soalan. Tengoklah dalam kamu punya tutorial ke apa, try buat balik. Itu yang biasa student sangkut. Saya tak sempat nak go through hari ni, so kamu tengoklah nanti. Okay, kalau scalar pula. Okay, ada 3 benda kan yang selalu student tak tahu buat, yang ni work ni. Okay, saya diberitahu soalan kamu ni maybe structured. Bukan structured, sorry. Apa nak cakap bahasa ni saya tak sure bahasa dia apa. Guided. Soalan kamu maybe tak guided tau. Kalau tak guided, maksudnya dia akan tanya work. Tapi nak kira work, kamu kena kira potential. Dia tak suruh kira potential, tapi kamu kena kira. And then kamu remember work ni dalam kamu punya formula sheet, dia hanyalah W sama dengan QV. Dia tak ada delta V. Betul tak? Kan? So kamu punya work ni sebenarnya adalah delta V. Sebab dalam formula sheet dia tulis V sama dengan W over Q0. Tapi kalau kamu nak buat kerja, dia kena ada tempat asal, tempat akhir dia. Okay, delta V ni adalah V final tolak V initial. Memang kena lukis. Letak je mana-mana, kira V final dia dekat mana, kira asing. V initial dekat mana, kira asing. Tolak macam tu lah. Kalau Q dia positif, negatif, kamu masukkan je. Yang dekat sini student masalah dia dekat Q0 dengan Q tu. Katakan ini adalah kamu punya charge. Charge ni tak bergerak, nilai dia adalah Q. Charge yang tak bergerak ni, dia create a potential. Dekat sini ada satu potential line, V1. Dekat sini ada satu potential line, V2.
Ingat, ini yang tak bergerak. Bila kamu nak kira V sama dengan KQ over R, betul tak formula dia? Betul kot. Kalau salah, kita betulkan. So, bila kamu nak kira potential dia, kamu pakai Q ni. Q mana? Q yang ni lah kan? And then dia kata nanti akan ada satu charge dia letak dekat sini. Katakan dia adalah positive charge. Positive charge ni yang bergerak. Ini adalah kamu punya Q0. Ya, formula tadi W sama dengan Q0 delta V kan. So yang bergerak ni adalah Q0. Yang tak bergerak tadi V ni dalam ni KQ over R ni adalah Q yang itu. Understand or not? Dalam exam, kalau dia terus suruh kira work, biasanya student ni kadang-kadang selamat lah. Dia sebenarnya darab je, KQQ over R minus KQQ over R. So terbalik pun tak nampak. Kalau kamu kena kira separately, kalau markah dia separately like V initial, V final and then work, make sure kamu faham. Sebab dalam soalan tu dia akan letak semua charge tu sekali dalam satu soalan. So kamu kena baca lah soalan tu, mana yang bergerak, mana yang tak bergerak. Ingat itu je. Okay, and then the last one adalah potential energy. Potential energy ni paling saya suka lah, because for me that this one is the easiest. So for each pair of charges dia ada satu U. Understand? So kalau ada 5 pair, kalau ada 5 pair, 5 lah. Kalau ada 3 ketul, 2. Faham? Maksimum kamu 3 je, don't worry. And then kamu tambah je semua. And then remember yang this one is a scalar, means that you have to substitute Q2 as positive and negative tu, masukkan dia terus dalam tu. Understand? That one's for chapter 1. And then ada satu lagi sebelum saya terlupa. Satu case yang mana dia adalah charge in uniform electric field. Kalau kamu tengok lately, dia memang tanya benda ni. Biasanya dia tanya satu tu pasal vector, satu tu pasal ini, satu lagi tu pasal ini. So ini yang student paling lemah, charge moving in uniform electric field. Kalau dikasih gambar, advantage lah. Kalau dikasih macam ni, jarang dikasih lah. So kamu kena tentukan sendiri. Okay, contoh kat sini. Bila kamu dapat, kamu pertama sekali kamu kena tentukan elektron tu dia akan pergi ke mana. So kalau saya ada velocity dia to the right, dia akan bergerak ke kanan kan. So dia akan mendekati yang mana? Yang atas yang bawah. Okay, very good. So dia akan dekati atas lah. Sebab atas tu adalah positive terminal, yang bawah tu negative terminal. Kadang-kadang dia tak letak positive negative, instead dia letak dia punya direction of electric field. So kalau dia letak electric field, dan kamu tentukanlah mana yang positif, mana terbalik mana yang positif, mana yang negatif. Electric field daripada positif ke negatif kan. Dan once kamu determine yang plate positif dan plate negatif, then should be okay. Sorry. Nanti budak kau, so dia orang habiskan makanan ni. Kalau perlu ambil 2 je. Okay. Thank you. Sana banyak tak habis. Okay. Thank you. Okay. Kena gerak. Thank you. Okay, once kamu tentukan dia punya direction of electric field tu, nanti kamu boleh tentukan plate mana, baru kamu tahu dia bergerak ke mana. Senang je, so don't worry. Itu yang easy part lah. Yang selalu sudah lupa buat, and tak tahu kenapa dia tak nak buat, adalah buat free body diagram. Force dia ke mana? Force ke mana? Ingat So, once kamu ni macam chapter 2 dulu. Kamu baling objek, kamu lepaskan dia. Force yang acting hanya gravity, ingat tak? Kalau dulu kan. Okay, tapi sekarang dia ada force yang ni lah, which is akan tarik dia ke atas. Force tu tak sengit tegak je. So kamu bayangkan kamu bila kamu nak bikin free body diagram tu, for a moment kamu bayangkan elektron tu duduk diam kat situ. Jadi duduk diam kat sini, ada berapa banyak force? Satu ke atas kan. Dia sebenarnya ada lagi satu, apa dia? Weight ke bawah. Okay. Weight ni kalau untuk elektron, sometimes you can ignore. Sebab nilai dia tak besar, kecil je, tak ada pun. Kadang-kadang dalam skema tak ada pun weight tu. Tapi kalau kamu tulis betul, tak tulis betul. So for me, saya buat yang betul lah, which is ada lah kan, walaupun kecil dia still ada. So ini adalah dia punya force yang ada. So bila kamu dah buat free body diagram tu, acceleration dia ke mana? Ke mana? Ngantuk ke? Acceleration dia ke atas kan? Sebab apa? Force yang tarik dia tu ke atas, A dia ke atas. Ingat free body diagram disertakan dengan A. Tolong.
So summation of F is equals to NA ni chapter 4 tahun lepas, sem lepas. So dia akan jadi Fe minus weight equals to Ma. Kalau ini elektron, mass ni adalah mass of electron. Weight ni dia jadi mg lah, mass of electron darab g. Fe tu dia akan jadi, tengok soalan dia, biasanya kita pakai QE, tapi tengoklah maklumat apa yang diberi. Betul tak formula? F sama dengan E sama dengan F over Q, betul lah, QE. So kalau di elektron dia adalah E kecil, E besar. Understand? So yang ini, E ni kadang-kadang dia tak kasih. So E ni kamu kena pakai yang lagi satu tu, E sama dengan delta V over D. Potential difference between these two plate bahagi dengan separation dia. So ini yang special sikit. Dia sebenarnya macam kamu boleh pakai kat sini, kamu boleh pakai kat chapter capacitor yang the last equation. Okay, ada soalan ke tidak? Okay, ini analisis untuk lately punya PSPN. So kalau dibagi ikut subtopik, yang ni nanti kamu boleh tengok balik lah. So kalau contohnya yang last year dia tanya kamu kena pakai 1.1, 1.3 dengan 1.4. Before that is 1.1, 1.2, 1.3. Soalan yang dulu-dulu yang dia selalu banyak yang ni. Sekarang ni macam dah kurang sikit. Okay, trend ni kamu tak boleh ikut macam okay dia akan keluar, tak tahulah, we never know. Tapi mungkin sem ni dia keluar yang hijau ni. Mungkin we don't know. But if you want to focus, maybe you can try to focus on this. Okay, ini dibuat oleh pensyarah senior lah, bukan saya buat. So kamu boleh tengok lah. Kalau saya buat mungkin saya merapu je kan, tapi yang tu betul lah, dia buat betul-betul. So this might be apa yang akan keluar. Okay, anyway, nanti kamu tengok balik, tengok slowly, bila-bila boleh tengok. Okay, chapter 3. Cepat masuk belah dua. Chapter 3 ni sebab EC and DC, electric current dengan direct current. Kalau saya akan bagikan ikut topik. Bila dapat soalan tu, baca soalan dia. Biasanya yang ni dalam AB kot, ABC kot. Tak ingat lah, ABC. Okay, ABC. So biasanya A tu ditanya benda lain, B ditanya benda lain. Biasanya AB, sorry. Kalau yang 3 tu memang obvious lah. A tu biasanya ditanya benda lain, B ditanya benda lain, dan C tu ditanya benda lain. Tapi yang penting sekali, kalau yang pertama ni, subtopik number 1 ni, dia memang akan tanya pasal numbers of electron. So kalau dia tanya numbers of electron, kamu kena kira dia punya charge punya pergerakan. Dalam masa 10 saat berapa banyak charge dah gerak. And then you want to calculate numbers of electron yang pass through. So Q sama dengan NE lah. So nak cari N, biasa memang cari N punya. Kalau yang subtopik number 2 is about resistivity, keyword dia memang resistivity. Kalau dikasih values of resistivity, for sure kamu kena pakai equation yang ni. Rho sama dengan RA over R. Dia jarang tanya saya tak tahu kenapa, mungkin senang sangat kot, dia jarang tanya. And then variation with temperature. Itu memang dia akan sebut pasal temperature. The moment dia sebut temperature, straight away kamu tahu dia subtopik yang ini. The first 3 subtopik ni biasa dia tanya satu je. Kadang-kadang dia tak tanya terus. Lepas tu adalah internal resistance. Internal resistance ni kadang-kadang dia gabung, kadang-kadang dia asing, kadang-kadang dia tak tanya pun. Internal resistance pun ramai student bermasalah sedikit. Macam mana nak tahu itu internal resistance? Kalau dikasih circuit, memang nampak lah circuit yang ada kotak tu. Kalau circuit dia tak ada kotak, kalau dikasih dalam ayat, dia akan sebut sama ada internal resistance ataupun R kecil. R kecil tu indicate dia adalah internal resistance lah. So biasanya kamu kena gabung dengan series and parallel. Okay, and then kamu ada series and parallel. Series and parallel ni selalu juga keluar, and saya strongly suggest kamu buat dia step by step. Do it step by step. Contohnya ni sebenarnya simple punya example. So macam ni, pertama sekali kalau dia dapat dalam exam, apa yang kamu buat, kamu label dia sebagai R1, R2, R3, R4. Ini dalam kertas soalan tau, kamu label. Lepas tu kamu lukis balik dalam kertas jawapan kamu circuit ni dalam bentuk yang dimudahkan, simplified version. So for me, I will draw daripada positive terminal. Macam jernih lah, dia jalan from here, jumpa the first resistor, and then dia jumpa junction, and then dia speed up R2, R3, R4. Lepas tu dia jumpa lagi satu junction, and dia pergi to negative terminal. Dia cuba kita lukis So for me, normally I will draw dia melintang, horizontal. Sebab apa? Ini paling senang, diagram ni paling senang lah.
dapat jawab. So this would be the R1. Okay, sebelum dia jumpa R1 dia tak ada sempang kan? R1, lepas R1 dia jumpa sempang hijau tu, betul? Dekat sempang hijau tu dia terbagi kepada 2. Okay. Satu naik atas, satu turun bawah. Yang bawah tu adalah R4. Nampak ke tak ni? Yang bawah tu adalah R4, yang atas tu adalah R2. R3 dia ada sempang lagi tak? Tak ada kan? Sebelum jumpa R3 tu tak ada sempang lah. After jumpa R3 baru dia ada sempang R3. Okay. And then kamu tutup balik dia punya junction tu. Okay, macam ni memang kamu boleh nampak mana series, mana parallel, tak nampak juga, tak tahulah. So if you draw it like this, then it should be okay. Tengok balik, junction cukup tak? 2, cukup tak resistor? Jangan tiba-tiba tinggal 3 resistor. Okay, so the first step kamu buat, kira lukis balik R2, R3 kan? Nampak simple tapi lukis balik. So dia jadi R2, 3. Dan kamu buat seterusnya lah. Kenapa kamu kena buat setiap satu ni? Kalau dia memang suruh kira R efektif, lepas tu soalan dia tinggal je, tak ada masalah. Kalau soalan dia, the next question dia suruh cari voltage across R1, across R2, kalau kamu tak lukis step by step, memang tak boleh jawab. Saya cakap saya. Kalau dia cakap, soalan dia cakap, okay, cari R efektif. Lepas tu cari, dah lah, soalan dia itu je. Senang je lah, tak ada masalah. So, kamu boleh congak je sebenarnya. Tapi kalau dia tanya step by step, like they want you to find voltage across R3, kena buat step by step. Kamu kena ingat lah dia punya properties yang bawah ni. Yang ini jarang tanya. Maybe dia tanya, I don't know. So kalau di series, current dia tak berubah. It's a simple thing. Kalau dia jumpa junction, current tu terpecah. Senang je sebenarnya. Kalau voltage, dia jumpa dia kalau parallel dia sama, kalau series dia tambah, dia sebelah-sebelah kan, tambahlah. Sebab tu kalau kamu lukis macam ni, kamu boleh nampak mana series mana parallel, kamu tahu yang V dia tu macam mana. Contohnya V ni tambah V tu sama dengan V ni, faham kan? Okay, that one is for series parallel. Series parallel tu dia kurang sikit tanya, sebab dia tanya yang last ni sebenarnya. So dia tak nak kasih banyak sangat circuit. So dia tanya yang Kirchhoff ni. Kecoh lah, kamu panggil kecoh kan, kecoh lah. So yang kecoh ni almost every year dia tanya. Cara nak selesaikan dia tak susah sebenarnya. Cuma kamu kena buat step by step. Jangan malas, jangan skip the step. And then kalau kamu flow step ni daripada first sampai akhir tu, mesti betul. Jangan tertinggal satu negatif. Tertinggal satu negatif, hilang 6 markah. Bayangkan that one boleh determine kamu dapat A ke tak A. So please be careful. Okay, yang pertama sekali, kalau kecoh ni, saya dapat soalan, saya lukis balik dalam kertas jawapan saya. Jangan buat semua benda dekat kertas soalan. Pemeriksa tak nampak, kamu tak hantar kertas soalan tu, faham So lukis ni letak dalam kertas jawapan. Lepas tu kamu label junction dia. Kita sambil buat lah. Ni saya ada satu example ni. So kira ni yang ni kamu lukis balik lah. Lepas tu dah lukis balik, kamu label dekat junction tu. Junction dekat sini ada berapa ni? Ada 2 kan? So kamu nak ambil junction mana? Junction belah kiri ke belah kanan? Tak kisah suka hati kamu. Nak ambil mana? Kiri kanan? Okay, kiri, kita ambil kiri. Kenapa saja. Okay, kita ambil yang kiri tu. So kita fokus kat junction tu. Kita highlightkan junction tu. Okay, and then dah label junction. Kalau kamu tengok step dia, kamu highlight current dia. Okay, ini memang tak semua pensyarah suruh. And saya memang suruh student saya. Tapi student malah nak buat. Sebab apa? Dia tak cukup pen warna. Tak cukup. Masa exam tak cakap tak banyak pen kan. So dia confuse lah. So anyway, kalau boleh buatlah. Colorkan current tu. Yang ini, sekarang ni dalam exam biasanya current punya direction tu dia beri. Sebab apa? Dia nak mudahkan tanda. Kalau dia tak beri ni, dia punya probability punya jawapan tu banyak sangat. So bila nak tolak markah tu, bila jawapan tak sama, nak kasih markah susah. So dia kasih direction punya current. Sorry, current punya direction. So kalau kamu tengok dekat sini, yang I1 tu dia cover, selagi dia tak jumpa junction, dia adalah I1, betul tak? So ini adalah I1. So kalau saya highlight lah, I2 tu
cover that part. I3 dia cover this part. Oops. Okay. Once kamu buat tu, kamu label dekat current punya junction tadi, current punya direction. Senang sikit. So yang ni I1 going in, I2 to the right, I3 ke mana ni? Bawah. Ini pun ada student lemah. Dia tahu yang ni ke kanan, tapi dia tak tahu yang ni ke mana. Dia selagi tak jumpa junction, dia memang flow dia macam tu lah, macam air. Tiba-tiba dia patah-patah balik pula. Pelik kan? So yang ini kamu boleh nampak lah mana yang going in and mana yang going out. Itu yang penting sebenarnya. Okay. Lepas kamu color dengan highlight current, kamu determine loop direction. Okay. Loop direction ni, kalau saya memang akan ikut positifkan nilai EMF paling besar. So macam yang ni, dekat sini ada berapa banyak EMF? 1, 2, 3 kan? Yang paling besar adalah 36 ni, betul? So saya akan ikut flow yang ni. So kalau saya nak positifkan 36 tu, direction of loop saya yang dekat atas 36 tu ke kanan ke kiri? Ingat tak? Kanan ke kiri? Kanan. Dia keluar daripada positif terminal kan? So flow dia macam ni, macam tu, turun bawah. Kalau saya tak lukis dia sebagai circular. Saya tahu ramai suka lukis circular tu, sebagi saya confused. So nanti saya nak jawab dia clockwise pula. Okay, so dia ikut flow direction tu. And then sebab bawah ni, loop bawah ni saya dah tentukan dia macam ni. Yang tengah ni saya nak dia sehala. Yang atas tu ke kiri, yang bawah tu ke kiri. Faham tak? So dia akan jadi macam ni lah. Saya ulang ikut yang mana besar. Lepas tu loop lagi satu tu, dekat dia punya yang share punya path tu, same direction. Kalau buat terbalik macam mana? Tak ada masalah tak ada masalah. So actually kalau kamu buat terbalik pun jawapan dia sama je. So kenapa kamu nak buat macam ni? Sebab kamu nak kurangkan negatif. Saya dah tanda bertahun-tahun memang student memang terlupa letak negatif. So if you do like this, kamu kurangkan kemungkinan terlupa letak negatif. Kalau kamu buat, memang kamu akan dapat nilai dia banyak positif. Buatlah macam ni. Okay, and then kamu dah tentukan ni. Lepas tu apa dia? Apply first rule. Tu dah equation tu lah. Kalau apply first rule tu, kamu tengok kat junction yang merah tadi tu, mana yang going in? I1 kan? I2 and I3 going out. So I1 is equals to I2 plus I3. Tulis dulu dia punya formula ni. Summation of I in sama dengan summation of I out. Kadang-kadang dia ada markah konsep, kadang-kadang. And then yang this one pun kadang-kadang ada markah dia. So yang ini biasanya tak ada masalah. Yang ni kadang-kadang student confused. Okay. So yang positif negatif EMF tadi, yang belah kiri ni kan. So tadi ada 3. Kalau loop satu ni, dia ada 1, 2. So dia akan ada 2 lah dekat belah sini. Positif ke negatif, dia tengok loop direction ni. Kalau dia keluar daripada positif, dia adalah positif. Kalau dia keluar daripada negatif, dia adalah negatif. So in this case, this example kalau yang ni positif ke negatif? Negatif kan? Sebab dia keluar daripada negatif terminal. Yang ini negatif juga. Kalau untuk loop 1. Kalau untuk loop 2, saya buat equation lagi satu. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Kena letak lah. Okay, lepas tu adalah IR punya sign convention. Kalau loop direction, current direction, sama direction dia adalah positif. Kalau opposite direction dia adalah negatif. Ini macam recap lah. So in this case macam yang ni kan, obvious lah. Loop direction ke kanan, current direction ke kiri, so dia negatif. Kalau kamu buat circular tadi, kadang-kadang tak nampak. Nak kalau buat kat ujung macam tu je. Sebab tu saya suka buat macam tu, loop direction ni. Ini semua benda-benda yang buat untuk minimumkan dia punya kesalahan. So obviously kalau kamu buat everything ikut step, sepatutnya tak ada masalah cara macam mana pun. Okay, after that terus pakai calculator. Make sure by now kamu dah tahulah cara nak tentukan calculator. Kalau ada 3 variables, satu constant tu, masukkan semua, make sure kamu practice, and then dapat final answer. Kalau dapat negatif, biarkan sahaja. Just leave it as it is. Kalau final answer tiba-tiba dia kata determine direction of current untuk I1. Kalau kamu dapat negatif, maksudnya direction tu terbalik daripada initial assumption. Contohnya I1 tadi, kita assume dia ke kiri kan? Bukan kita assume, soalan assume dia ke kiri. So kalau dia dapat negatif, maksudnya yang sebenarnya
current to flow to the right. Dia jarang tanya, tak pernah tanya pun in fact, tapi kalau dia tanya kamu tahulah. Okay, dan lagi satu, student kadang-kadang, ni untuk student lemah biasanya, masa bila nak guna rules ni, masa bila nak pakai kecoh ni? Bila dia ada more than one EMF. Okay, like this memang obvious sebab ada 2 loop. Student cakap, ada 2 loop confirm lah kecoh. Tapi kalau dia kasi 1 loop tapi dia ada 2 EMF, you still have to apply kecoh. Understand As long as dia ada more than 1 EMF dalam circuit tu, kena apply kecoh rules. Okay. And then yang bakinya kamu ada power, ada potential divider dengan potentiometer. Yang ini power ni memang disebut lah pasal power. Itu tak ada masalah biasanya. The potential divider ni kadang-kadang dia tanya salah satu, kadang-kadang dua-dua dia tak tanya. Okay, yang potential divider, kalau kita tak kasih circuit, dia akan cakap yang resistor tu duduk dekat series. Kadang-kadang sudah confuse ni series ke parallel tau. Tapi biasanya dia akan letak voltmeter. Dia nak baca dekat salah satu resistor tu. Yang ni nak buat dia senang je lah, dia macam ratio je. Kalau yang ini, kalau student saya tunjuk table. Table tu kalau kamu tak tahu, tak payah tahulah sekarang ni, dah lambat sangat nak tahu. So ikut macam mana pun, as long as kamu boleh bezakan mana satu potential divider, mana satu potentiometer, then should be okay. Okay, itu untuk chapter 3. Okay, lately macam last year dia tanya pasal resistor series parallel dengan kecoh. Kamu tengok almost every year dia tanya pasal kecoh ni, kecuali 18-19. So memang dia tanyalah kecoh tu very likely lah dia tanya. Unlikely dia tak tanya. And then kalau yang atas 2 ni jarang-jarang tanya. Atas 3 ni lah jarang tanya. Dia pilih sikit-sikit randomly dia pilih. Lagi satu yang dia selalu tanya, apa dia itu je lah tanya. Yang ni salah satu dia tanya. Yang ni mungkin dia akan pilih salah satu. Yang ni kecoh tu memang dia tanya. Yang bawah ni pun salah satu kalau dia tanya. Okay, next one, chapter 5. Chapter 5 ni student paling takut sebenarnya. Sebabnya dia ada direction of induced EMF. Nampak? Okay, direction of induced EMF saya nak ingatkan, biasa markah dia 2 je sebenarnya. Paling banyak pun 2. Dia tanya direction ke mana, kenapa. So kalau kamu tak tahu direction pun, sepatutnya tak ada alasan kamu tak boleh jawab chapter ni. Dia ada 10 markah kan, you still can score 8 markah. Okay, tapi kalau boleh memang kamu score lah sampai habis direction sekali. Okay, chapter 5 ni dia memang akan tanya satu induced EMF, satu inductance. Kalau kita tengok satu dia pasal induced EMF, every year dia tanya. Inductance every year dia tanya, mesti. Certain years dia tanya pasal mutual. Itu pun tambahan daripada self inductance. Faham tak? So memang dia tanya 2 ni, pasal induced EMF, pasal inductance. Student takut inductance ni, tapi inductance ni yang senang sebab dia tak ada direction. Okay, ada code? Tak adalah, tak ada harap dia tanya. Okay, yang induced EMF ni asasnya adalah Faraday's law dengan Lenz's law. Ini dia punya asas, basis dia. Tak tahu jawab sangat tulis benda ni, maybe dapat 1 markah. And then negatif ni maksudnya Lenz's law. Negatif ni daripada Lenz's law lah. Dia maksudnya Lenz's law ni dia akan oppose changes in magnetic field. Ayat pada dia, induced magnetic field we try to oppose the change in magnetic field. Okay, Lenz's law dia listen step by step tau. Kalau kamu nak tentukan direction, saya cakap sikit lalu je lah. Nak tunjuk sekarang macam too late lah. Kamu tengok sendiri. Tengok perubahan magnetic flux tu. Okay, apa yang berubah? Bila kamu dah tengok dia berubah tu, kamu tentukan magnetic field yang ada tu bertambah ke berkurang. Kalau dia baik, dia kasih magnetic field punya direction. Kalau dia tak baik, dia suruh kamu cari magnetic field punya direction pakai right hand thumb rule daripada chapter 4. Ada lagi kamu mesti kena pakai direction ni. Biasanya taklah dia kasih direction magnetic field. Kalau current menurun, magnetic field menurun, ingat So bila magnetic field menurun, Lenz's law dia nak cover penurunan itu. Okay, contoh saya buat contoh try to show you. Hopefully kamu dapat something lah. Okay, magnetic field asalnya adalah masuk dalam. Ni asal. Okay, B ni dihasilkan katakan daripada current yang ke kiri. Balik. Current ni ke kanan, konduktor ni ke kanan, dia hasilkan magnetic field ke bawah tu, ke dalam lah. So katakanlah current ni value dia menurun. So B tu menurun ke naik? Menurun kan?
So induced magnetic field ke mana? Ini yang student saya cover. Tak payah tunjuk tangan. Tak payah ni. Tu ni. Belum lagi. Magnetic field ni sekarang ke dalam page. Bila magnetic field berkurang, according to Lenz law, dia nak cover balik pengurangan ini. Kalau tadi ada 10 yang ke dalam page, 9, 8, 7, 6, faham? Setiap saat dia berkurang. So dia nak cover balik induced magnetic field ke mana? Ke dalam juga. Ini yang student kadang-kadang confused. So that yang ke dalam tadi daripada 6 naik balik 7, 8, 9, 10. Understand or not? So ini adalah induced magnetic field. Baru induced magnetic field daripada induced magnetic field ni baru kamu tentukan induced current. Baru kamu pakai. Tengoklah situasi dia. Okey, ini dia punya asas lah. Biasanya ada cara ringkas sikit, jadi saya tunjuk macam mana nak tentukan. Lepas tu daripada flux ni adalah BA cos theta. Bila kamu dapat soalan, kamu identify mana yang berubah. Kalau B berubah, kamu boleh straight away pakai formula ni. Kalau A berubah, kamu boleh straight away pakai formula ni. Yang ni dua ni paling senang. Tapi kamu kena ada A final, A initial, B final by B initial, berapa masa dia. And then you can straight away substitute inside here and then can solve. Itu tak ada masalah. Okay, yang ini paling senang bagi saya. Masa saya belajar degree dulu, saya rasa saya dapat soalan ni saya suka, happy sangat. Dan soalan tu memang dia ada kasih V. Bila dia kasih V, benda ni bergerak, immediately kamu tahu kamu kena pakai formula ini. Paling susah dia nak treat, dia letak theta ni bukan 90 degrees. Jarang. Tapi dia boleh letak. Baca soalan betul-betul. Okay, biasanya yang theta ni, bukan biasanya, theta ni untuk direction of B dengan V. Macam example saya ni, magnetic field saya into the page, ke dalam kan. Saya punya V saya ke kanan. Ke kanan. So, berapa degree? Berapa degrees? 90 degrees kan. So, biasanya memang 90 degrees. And then, kalau nak tentukan direction of induced current, saya pakai right hand palm rule, slap rule, tak kisahlah. Tangan jari ni, fingers ni magnetic field. Magnetic field ke mana? Into page kan. Cuba kamu buat ramai-ramai, buat kat board ni. Buat kat board ni. Fingers kamu into the board. Mana? Alah, penat ke? Janganlah, dah nak buka kan. Tenaga sikit. Tu gula kurang tak nak fikir. Okay, buat kamu punya fingers ni ikut direction of magnetic field. Magnetic field kat dalam tu kecil sangat ke dalam kan. So, point towards the board. Jangan malu, jangan segan dalam exam pun jangan malu-malu buat bawah meja. Jangan buat betul-betul, tunjuk. Lepas tu V kamu ke mana? Thumb. Tunjuklah. Kan betul lah, saya yang terbalik. So macam ni lah kan. So current tolak ke depan. Ke mana? Ke atas. Ke atas tu kat mana? Adakah kat sini? Dekat konduktor ni. Faham Dekat konduktor ni yang ke atas. Faham? Kalau ditanya direction of current dekat circuit, ke mana? Dia sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Ingat this is the complete circuit. Kalau ditanya dekat dalam konduktor, direction of current upwards. Kalau dekat dalam circuit, ini adalah anti-clockwise. Betul anti-clockwise. Gula tak cukup Betul tak? Betul anti-clockwise Kalau dekat sini kadang-kadang dia letak resistor. So kat resistor tu ke mana? Bawah. Baca soalan betul-betul. Sayang dah faham, buat tangan dah penat-penat buat, dah betul, tapi tak baca soalan. Soalan ni tanya kat mana sebenarnya. So itu trick yang last dia boleh tanyalah, the last trick. Okay, tu je. Lepas tu yang rotation dia selalu tanya. Rotation ni dia selalu tanya, kamu memang nampak lah dia kasih omega tu. Omega ni dia ada 2 unit, radian per second ataupun RPM. If they give you in RPM, you have to convert to radian per second and then you substitute. Memang obvious lah, memang obvious gila. Especially untuk kamu ni memang nampak lah. Kalau tak nampak juga susah. Kalau kadang-kadang dia ada kasih cerita, asalnya dia macam ni, lepas tu dia macam ni. Okay, itu theta dia berubah tau. Kalau rotation ni dia macam sentiasa berputar. Kamu boleh bayangkan dia sentiasa berputar lah. Dia beza sikit, equation dia berbeza. Okay, yang biasanya ini tak ada masalah. Terutama sekali calculation. Make sure kamu betul calculation dia. At least calculation betul.
Unit jangan lupa letak lah. Induce EMF unit apa? Volts. Dah tengok yang gerigi-gerigi ni dah tak tahu lah unit apa. Ini adalah induce EMF, itu adalah volt. Okay, yang the next part ni adalah inductance. Okay, inductance ni saya senang je. Soalan dia akan terbagi kepada dua. Sama ada dia memang kena kira inductance. Sama ada inductance tu dikira melalui dimension yang diberi ataupun melalui equation yang bawah ni. Okay. Kalau dimension tu dalam soalan ni memang akan cakap area dia berapa, length dia berapa, radius dia berapa. Once dia sebut tu, memang kamu kena pakai equation ni. Tengok dia solenoid ke coil. Tahun lepas dia tanya coil. Sebelum tu dia tak pernah tanya coil. Dia tanya solenoid yang dia. Okay. So memang kamu kena kira. Kalau dia kasih area, immediately kamu kena pakai ni. Kadang-kadang dia tak guided tau, dia tak suruh kamu kira, tapi kamu memang kena kira juga. Kira lah ini dulu. Okay. Kalau dia tak kasih dimension, dia tak ada kasih panjang, tak ada kasih apa kan, dia akan kasih current, rate of change of current, ampere per second. And then kamu kena pakai yang bawah ini. And then kadang-kadang kamu kena pakai yang bawah ni pula. Tadi rate of change kan, dia tak ada rate of change, dia kasih current je. So pakai yang bawah ni. Ini semua equation yang ada dalam formula sheet. Baca soalan, ada dimension tak ada. Kalau ada, kamu pergi kat sini dulu. Lepas tu baru kamu pergi bawah ni. Kalau tak diberi, straight away kamu masuk bawah ni. Okay, biasanya kamu kena apply dua-dua ni. Itu untuk self inductance. Baca soalan betul-betul. Biasanya soalan yang A tu dia mesti tanya pasal self inductance. Even dia ada mutual inductance. Yang mutual inductance biasanya part B dia tanya. So soalan ni kadang-kadang berbeza lah. Yang dua berbeza. Okay, yang mutual inductance ni, equation ni ada tak dalam formula sheet kamu? Tak ingat lah. Ada? Ada So ada, tak ada masalah lah. Dia represent by M. Dia sama je dengan benda ni, cuma dia M ni dia pecahkan ni, N1, N2. So coil 1, coil 2. Dalam exam dia sebut solenoid tu biasanya duduk dia coaxial. Coaxial dia sebenarnya duduk bertindih. Satu gelung kat dalam, satu gelung kat luar. Ada buku latihan yang pelik-pelik tu dia letak sebelah-sebelah, salah. Atas bawah, salah. Dia sebenarnya kat dalam. Tu masuk coaxial, satu exist. Okay. And then kalau yang dekat sini L dia ni, dia tak jadi L lah, dia jadi M. Yang ni equation ni I don't think is given, tapi kamu boleh buat lah. M sama dengan NV over I. Sama macam sebelah kan? Tak sama lah sebenarnya. Bezanya kat atas ni, kalau atas ni untuk satu, bawah ni kena dua. Kalau atas tu dua, bawah tu satu. Itu je beza dia. Ya, macam serupa tapi berbeza. Dia biasanya tak ada masalah pun, sebab current tu dia beri satu side je. Current yang berubah kat satu side je. Cuma yang ini je yang sudah confused, nak letak N tu N yang mana, numbers of turn tu. Okay, kalau energy stored tak ada masalah, should be okay. So at least kamu boleh tentukan nilai self inductance tu. Paling-paling common pun lah, tentukanlah nilai self inductance. Kalau dia kasih dimension, memang rezeki kamu lah. Terus pakai formula yang ada dimension tu. Benda ni, okay, ni tak ada. Chapter 6. Okay, chapter 6 ni ramai student malas nak lukis. Gambar jarang diberi untuk chapter 6. Biasa dikasih semua dalam bentuk ayat chapter 6. So pertama sekali kamu draw circuit. Kamu kena tengok circuit tu ada apa komponen dia. Kamu punya alternating current, dia hanya ada komponen in series, tak ada parallel. So everything is in series lah. I dia sentiasa sama. So identify ada berapa banyak komponen, ada tak resistor, ada tak inductor, ada tak kapasitor, lukis. Tak ada contoh. Bila kamu dah lukis tu, contohnya saya lukis kat tepi ni lah. R, L, C. Nama tu tak penting sangat lah. Yang penting kamu lukis. Once kamu dah lukis, you take out the information, letak exactly kat atas sini. Kotak sisi kamu lukis tadi. Kalau dikasih VL, letaklah dekat sini. Jangan letak dekat sini. Ini keyword dia adalah source, RMS, input, plug. Dia ada frekuensi. VRMS yang bawah tu. Okay. V-peak di bawah ni. Kalau yang ni adalah VR, across resistor, across inductor, across capacitor. Ini biasanya student confuse dekat voltage tu. Sebab voltage tu ada banyak, so student kadang-kadang confuse. Lepas kamu dah keluarkan maklumat, letak kat circuit, kamu draw phasor diagram. Ini lagi satu step yang memang student tak lukis. Jarang lah. Memang tak lukis kalau soalan tu tak suruh. Tapi tolong lukis. Kalau kamu lukis, memang kamu jarang salah. Kamu tahu kamu buat apa, kamu memang tak salah lah.
Then last one baru kamu solve. Ingat before kamu solve, lukis circuit, keluar maklumat, lukis dia punya phasor diagram. Okay, phasor diagram ni kamu ingat tak yang kat atasnya apa? Okay, VL ataupun XL. Okay, kalau yang ke kanan tu adalah VR ataupun XR lah. Kalau yang ke bawah tu adalah VC ataupun XC. Kalau saya rasa kamu pakai sama kot. Kalau yang ke atas tu saya hafal dia sebagai langit, yang tengah-tengah tu rumah, bawah tu adalah cacing. Langit duduk kat mana? Kat atas. Rumah duduk kat tengah, cacing duduk kat bawah. In case ada yang tak tahu lagi lah. Yang ini adalah IRMS. Lukis ni semua okey. VRMS ni ke mana sebenarnya? Ini adalah V across the inductor, resistor dengan kapasitor. Bukan VRMS. VRMS yang V power supply dia tau. VRMS tu dia tengok VL dengan VC tu mana yang besar, ataupun XL dengan XC mana yang besar. Kalau XL besar, dia duduk kat atas. Kalau XC besar, dia duduk kat bawah. Ini adalah VRMS. Faham? Phase angle dekat sini. Tolong lukis siap-siap. Dah draw phase diagram, letak VRMS kat mana, letak dia punya phase angle. Biasanya asalnya tadi kamu boleh lukis yang hitam tu je dulu. Nanti dia suruh kira Z dia suruh kira VRMS. Then only kamu boleh label yang ni, label yang bawah tu. Okay. Untuk chapter ni, soalan ni biasa terbagi kepada dua. Yang pertama, sama ada dikasih time dependence ataupun dikasih circuit terus. Yang ni kadang-kadang dikasih lah Tengok tahun. Kalau kita tengok tahun ini dia tak turun dalam time dependence. Tak apa, kita abaikan yang ni. So kalau dikasih time dependent ni, dia memang obvious. Sama ada graph tu, ada graph V lawan time, I lawan time. So maksudnya involve dengan time lah. Lagi satu dia kasih equation, I sama dengan I naught sin omega T, V sama dengan V naught sin omega T. So itu adalah time dependent. Whatever kamu buat selepas tu, soalan 1, soalan 2, soalan 3, pakai equation yang diberi, graph yang diberi. Okey, lepas tu yang kedua adalah dikasih dalam bentuk ayat. Okey, yang ni memang dikasih dalam bentuk ayat lah. Kamu kena bikin diagram sendiri. Jarang lah dikasih diagram. Kalau dia baik dikasih. Lepas tu yang ini memang kamu kena selesaikan pakai ni lah. Follow up question ni kadang-kadang pilih satu je. Setiap tahun dia pilih salah satu. Kadang-kadang tanya pasal resonance. Tanya pasal bawah ni. Mana resonance? Yang ini. Okey, resonance frequency ni saya tak sure ada ke tak formula dia. Patutnya tak ada masalah lah. XL sama dengan XC. This is the resonance frequency. Power factor, kadang-kadang dia tanya power factor adalah cos phi. Sampai example ramai student tak faham. Dia ingat soalan tu suruh cari phi, dia suruh cari cos phi. Ingat jangan buat shift cos. Tak perlu, just leave it as it is. R over Z, paling senang. Nak pening sikit pakai power. Lepas tu power average, student selalu pakai yang ni. Dia kira cos phi. Saya tak tahu kenapa student suka pakai yang equation ni. Sebenarnya yang paling senang pakai yang ini. Okay, anyway, kalau power pula dia ada power average, power instantaneous. Power instantaneous ni biasa follow up daripada soalan yang atas tu. Kalau dia nak tanya lah, masuk je I, V, lepas tu boleh dapat power with respect to time. Kalau average power, saya galakkan pakai yang I squared R. Ini equation ni tak ada dalam formula sheet. Dia letak dekat direct current. Alternating current dia tak letak equation ni. So student biasanya akan pakai yang ni, lepas tu lupa letak cos phi. Especially kalau dah hafal P sama dengan IV, betul? Tapi untuk alternating current you still have to put cos phi tu. Cos phi ni sama dengan apa? R over Z. Kalau bukan R over Z, dia adalah VR over VRMS. Tu kat sini Saya benda sama VR over VRMS. Okay, so alternating current, tolong lukis circuit. Saya tak tahu nak cakap berapa kali lah. Okay, geometrical optics. Dah lapar ke? Boleh tak saya ambil masa sedikit? Saya nak cover lagi 2 chapter. Tapi sekejap je kot. Tak boleh. Kalau tak boleh, kalau kamu rasa penat sangat, kalau dah tak larat macam nak makan ke, janganlah kan. Kalau musim, janganlah. Kalau kamu rasa nak baring ke apa, boleh keluar dulu. Saya tak marah. No worry. Okay, yang ini equation yang diberi adalah lens equation ataupun mirror equation. Dia benda sama, equation yang sama. Okay, equation ni dia sebenarnya adalah vector equation. Vector equation means that dia ada yang chapter yang berapa tadi quantity tu yang vector kan. Yang chapter 1 tadi saya cerita pasal scalar punya quantity dengan vector punya quantity. Sekarang ni saya cakap equation ni yang vector. Maksudnya equation ni boleh tentukan direction. Itu maksudnya. Okay, so bila boleh tentukan direction, setiap satu ni dia ada positif, negatif, positif, negatif. Syllabus kamu U kamu biasanya positif.
So positive F dia adalah converge, negative F dia adalah diverge. Ya, so positive F ni kalau untuk mirror dia adalah concave, kalau untuk lens dia adalah convex. Faham tak? Tapi sifat dia tak berubah, dia cuma terbalik dekat nama je. Okay, kalau V pun sama. Positive is for virtual, positive is for real, negative is for virtual. Cuma beza dia, kalau dekat mirror, virtual dia belakang mirror. Sifat cermin tu, dia sentiasa pantul cahaya. Cahaya tak masuk dalam, image terbentuk kat dalam, pelik, virtual. Faham? Konsep yang senang nak ingat. Lens, macam spek saya pakai ni, image terbentuk kat mata saya, sepatutnya image masuk dalam. Kalau dia terbentuk kat sini, pelik, virtual. Ya, imaginary pun boleh tak Ada, pesara kamu ada pakai imaginary? Tak ada, jangan pakai virtual. Macam imaginary friend pula. Okay, yang ini M. M ni untuk lens ni untuk apa, sifat dia sama je. Kalau M ni, nilai dia ni, digit dia tu lebih 1 magnified, sama 1 same size, kurang 1 diminish. Kalau positif, negatif maksudnya upright ataupun inverted. Okay, kita cuba satu Let's try one example. Saya dah kira M, dapat M ni sama dengan berapa ni? Positif 0.5. Image saya macam mana? Apa image karakteristik? Ada dua saya boleh sebut. Upright sebab ini adalah positif, diminish sebab ini adalah less than 1. Ya, dia dua benda berbeza. Okay, good, very good. Okay, saya kasih lagi satu example. Negatif 5. Upright ke inverted? Inverted because this one is negative. Magnified sebab ini adalah more than 1. Okay, very good. Senang aja kamu. Okay, and then F tadi. Ada satu tahun tu dia pernah cakap F ni, bila kamu kira, kamu dapat F tu negatif kadang-kadang kan. So maksudnya F negatif tu apa? Dia adalah diverge punya, kalau lens dia adalah diverge punya lens. Maksudnya dia adalah concave lens. Kalau concave lens, tapi bila dia kata, bila jawapan akhir tu dia suruh kamu positifkan F dia tu. Sebab apa? Dia kata focal length tak ada negatif. Ini ayat daripada prof tu. Dia kata takkanlah kamu pergi kedai spek, kamu nak minta kanta negatif 10 focal length. Dia kata tak mungkin orang sebut negatif tu tau. Kita tak pernah pergi minta F tu kan. So tak tahulah kan. So, mungkin profesi tu betul lah kot. Saya pun tak pernah beli kanta macam tu. So anyway, dia kata F tu letak dia sebagai positif. So final answer, kalau kamu dapat negatif, tu dia right? Focal length is 10 cm. Even though kat atas tadi kamu dapat negatif 10 kan. So kamu tulis lah, focal length is positive 10 cm for diverging lens. Nak tulis sifat dia boleh. Faham And then distance dengan position, you have to be careful. Kalau dia kata vector quantity, kamu jangan letak dia sebagai, kalau dia tanya scalar quantity, jarak kan, kamu jangan letak dia sebagai negatif. Contohnya kamu dah kira V tadi kan, dapat negatif 5, kamu tulis balik. Kalau contohnya untuk yang ini negatif 5 tu sebenarnya maksudnya dia dekat sini kan, virtual. So kamu tulis balik, the position of the image is 5 cm in front of the lens, ataupun same side with the object. Kalau kamu perasan, bila saya sebut tadi balik, saya hilangkan negatif dia. Sebab scalar quantity tak ada negatif, distance tak ada negatif sepatutnya. Itu cara yang betul. Ada tahun dia tak kisah, ada tahun dia kisah. Yang betulnya kena hilangkan lah. So kalau kamu tulis kan, contohnya kalau kamu dah kira, saya tulis takut kamu confuse. Negatif 5 cm. So kamu tulis balik, maksudnya kalau untuk lens, image from 5 cm same side with object. Kalau dalam mirror, opposite side to the object. Saya suka pakai same dengan opposite side. In front dengan behind tu kadang-kadang ada certain student dia confuse mana depan mana belakang. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia bayangkan, tak apa, saya tak nak confuse kamu. Okay, anyway. Okay, ini adalah salah satu teknik untuk hafal image pin position. So yang ni digunakan oleh pencara dekat Melaka. Saya dulu daripada Melaka, so saya pakai yang ni. So yang ini hanya untuk mirror. Hanya untuk mirror. Benda ni dipanggil SOLTA. Sketch object image through an arrow. So cara dan cerita dia senang sebenarnya.
Yang ini image terbentuk kat sini tau. Bila kamu dekatkan dia, dia makin ke sini. Bila kamu exactly on top of this, dia exactly same size. Bila kamu depan, dia terbentuk dekat belakang sini. Depan lagi kat sini hilang. Bila hilang tu dekat infinity. Ada buku cakap dekat positive infinity, ada buku kat negative infinity. Dua-dua betul. And then kalau kamu depan lagi, dia muncul balik kat sini. Sebenarnya dia macam ni lah. Macam ni lah. Tak tahu saya harap kamu boleh nampak lah. Satu kata ke bawah, dia makin dekat, saiz ni makin sama. Exactly atas sama ni, atas C tu. Dia depan, dia terbentuk kat belakang sini. Depan lagi, sampai dekat C tu dia hilang. Depan lagi dia muncul balik di other side. Kalau nampak lah, tak nampak tak apa, don't worry. And then kalau ada cara lain, kalau yang ni daripada pencarahan kat sini, bisa hafal lah. Kalau yang ni contohnya, kalau position of the object kat sini, image dia adalah real, inverted, diminished. Real, inverted, same size, sama. So nak hafal ni tak tahu dah macam mana kamu nak hafal. Sekali kamu macam mana nak hafal. Tapi ini ringkasan dia. Dan kamu boleh tengok sebenarnya dekat lens pun, lens lain lah, dia dah lain sikit. VUM, RIM sama, RIS sama, RID sama. So kalau kamu hafal benda ni, dia okey lah. Lens dengan mirror, cuma bezanya visual untuk mirror dengan visual untuk lens berbeza tempat dia. Itu je. Ini faham Jadi kalau kamu nak tengok balik, nanti saya kasih benda ni kamu try tengok balik. Adakah dia membantu? Kalau saya memang lemah menghafal. So saya tak boleh hafal, saya kena lukis ray diagram. Tapi dekat sini, sebenarnya ray diagram tu nak kata tak penting, tak lah. So ray diagram tu kalau ditanya pun maka dia memang video. Saya tak nak kamu buang masa buat ray diagram tiap-tiap malam, soalan tak keluar. So kamu boleh hafal benda ni. Okay, and then yang ini tu punya position of the image lah. Ni kalau nak check balik lah, contohnya macam kat sini kan, RID dekat sini, real, inverted, diminished. B dekat sini sama, yang kat sini yang sama kan, real, inverted, same size. Kalau kat depan lagi, real, inverted, magnified. Depan lagi, virtual, ni dah dekat infinity virtual, U apa ni, upright. M tu adalah magnified. Okay, anyway, itu pasal lens dengan mirror. Dia memang tanyalah lens dengan mirror. Kalau kita tengok, dia akan tanya setiap tahun. Dia tanya salah satu kamu perasan. Yang ni dia tanya lens, ini dia tanya mirror. Lepas tu dia tanya mirror. Satu tahun je dia tanya dua-dua. Tapi kalau nak lukis ray diagram, dia mesti akan tanya lens. Tengoklah soalan di mana. So bagi saya hafal sifat cermin, sifat lens. Pantul cahaya ke cahaya pasu, converge, tumpu, diverge, pecah. Itu yang first step. Kamu tengok banyak kali F tu positif ke F tu negatif. Salah dekat atas tu, salah the rest of the question. Ingat itu yang banyak student bermasalah. Okay, dan kita pergi balik sedikit dekat reflection and spherical surface. Okay, ini question ni ramai student dia tak boleh nak pakai. Selalu tak dia tanya. Adalah jadi every year dia tanya. So tak tahu kan. Lepas tu yang thin lens, okay, kalau yang ni kita tengok benda ni, question ni cara nak pakai dia. First kali kamu identify objek tu kat mana. Objek tu kat dalam tu kan. Ini adalah N1. Di other side tu adalah N2. Kamu pergi bersyarah mungkin pakai cara lain sedikit. Saya pakai cara saya lah. So N1 tu dekat mana objek tu duduk. And then saya akan buat ray daripada objek. Ray kamu sentiasa di objek kan. Kamu bikin ray diagram daripada objek. So daripada sini kamu nampak surface ni concave, convex. Daripada sini cave kan. Lens positif ke negatif? Negatif. Ada negatif. So this one, V dia positif dekat belah sini. V positif, negatif dekat belah sini. Faham ke tidak? Okay. Sebab apa? Sifat lens tu sendiri. Okay, moving on to the next one. Okay, yang ini lagi satu, lens maker question. Ini biasa dia tanya ni, lepas tu bawah tu kan apply 1/F sama dengan 1/U sama 1/V. Okay, for this one, you really have to at least tahulah bioconvex tu apa, plano convex tu apa, convex meniscus tu apa. Biasanya dia tanya yang senang. Meniscus ni, kalau kamu salah lukis, jawapan kamu mesti betul juga. So don't worry. So don't worry about the drawing too much. Yang ini cara dia, kamu kena gerakkan ray diagram tu kepada satu direction saja.
Biasa kita gerak dari kiri ke kanan lah, kiri ke kanan. And then kamu tentukan yang first surface tu adalah R1, second surface tu adalah R2. Ya, kamu kalau tak larat tak apa tau. Sebab saya tahu kadang-kadang kita dah ada limit kan. Kamu duduk sini pun termenung buat apa kan. Okay, last one. Physical optic. Kau apa ni? Sempat kan? Okay, physical optic ni nanti kamu boleh tengok balik. Sebenarnya kamu kena bagikan ikut chapter lah, ikut subtopik. Kalau yang double slit ni, yang penting sekali adalah kalau dikasih fringes, kamu kena tolak satu untuk destructive. Itu je kamu kena ingat. Equation ni biasa kamu dah pakai daripada sekolah, biasa tak ada masalah. Kalau untuk yang thin film ni, tolong lukis 2 line dulu. Okay, lukis 2 line, letak N1, letak N2, letak N3. Kalau contoh soap bubble, N1 tu berapa? Soap bubble 1 kan, air kan, water kan, dalam ni air. So kamu tengok nombor ni, nombor dia menurun ke menaik ke tak cantik? Tak cantik kan, dia menaik sekejap lepas tu menurun kan. So ini adalah antiphase. Ingat kalau nombor dia tak cantik like this, menaik menurun, tak cantik, antiphase. Okay, nombor dia cantik menaik atau menurun, dia adalah in phase. And kamu kena ingat, in phase ni ada konstruktif, ada destruktif. Antiphase ada konstruktif, ada destruktif. Some student dia confused. Dia ingat antiphase tu destruktif. No For each in phase dia ada konstruktif, destruktif. For each antiphase dia ada konstruktif dan destruktif. Konstruktif for destruktif tu determined by the lights. Kalau dia ada warna, dia adalah konstruktif. Kalau dia tak ada, dia adalah destruktif. Ingat itu. Jadi kamu okey kot, yang tu tak ada masalah. Okay, and then interference. Okay, yang ni adalah diffraction single slit. Single slit ni dia sebenarnya adalah antiphase punya interference. Kalau ikut dia punya inilah, antiphase punya interference. Sebab tu dia terbalik. Kalau yang diffraction grating, dia adalah in phase. Sebab tu dia patah balik. Itu kalau kamu nak tengok konsep dia. Kalau kamu tak boleh hafal lah, mana yang M plus half, mana yang M saja. So kamu boleh tengok balik yang tu. Biasanya student boleh hafal tu. Konsep dia yang student tak faham. Okay. So in a way, yang ni biasa tak ada masalah. Cuma yang kat sini saya nak ingatkan, yang nilai D ni, dia biasa kasih nilai N ataupun 1 over, D sampai 1 over N kan. Dia biasa kasih nilai N tu lah. So bila kamu ada N tu, biasa dia unit dia adalah per mm. Dia jahat sikit lah, dia kasih per mm, per centimeter. So bila kamu nak convert tu, saya cadangkan kamu cari D dulu. So D ni unit dia dah dekat atas balik. So daripada D tu nak tukar kepada unit biasa tu, biasa je lah, darab 10 bagi 10 macam tu je. Okay, ingat unit tukar dekat D. Okay, and then lately dia tanya, yang ni kamu, saya rasa tak ada masalah kot ni. Kamu boleh tengok balik lah. Dia macam random ni sikit. So dia boleh tanya apa-apa pun lah.